السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي بنعمة الإسلام والإيمان. الحمد لله ثم alhamdulillah. Pertama kali banyak kita mengucap syukur kehadrat ilahi, dan juga Allah Ta'ala bagi kita sihat lagi. Banyak kita syukur kepada Allah. Dan juga macam mana doa apabila kita sudah bangun pagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. أصبحنا وأصبح الملك لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah. Kita maaf semalam tak boleh sama-sama dari rancangnya, kerana sekarang kita tidak ada di jalan, kerana sekarang duduk di Tabah. InsyaAllah kerana ada urusan sedikit di sini. Lalu tu lepas pada kursus kemarin tu ada kita musafir mari sini lah. Dan juga semalam pun temu ramah dengan saudara-saudara kita. Tak sempat nak mengajar. Lalu tu kita rati pagi ni. Mudah-mudahan kita dapat banyak ilmu, kita dapat banyak pesanan tazkirah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi ni pun gati hak malam ya. Kalau ngajar malam, pagi tak ngajar dah. Kerana dia tak ada. Alhamdulillah. Itulah di antaranya. Hari ni pun kita sama lagi dalam kitab Penawar Bagi Hati. Alhamdulillah วันนี้เราก็ได้มาเจอได้มาพบปะพูดคุยนะครับเป็นรายการที่ชดจากเมื่อคืนไม่ได้ไลฟ์เพราะว่ามีภารกิจก็ตอนนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยอย่างไรก็ดีอัลฮัมดุลิลละห์เราก็ได้ติดตามนะครับในบทหัวข้อโอสถหัวใจ Kita masih lagi duduk bincang dalam kitab Penawar Bagi Hati. Mudah-mudahan kita boleh jaga karo-karo yang sakut paut dengan lidah kita. Kita duk kecek lagi sakut paut dengan lidah. 2-3 hari kemarin ni kita duk royak sakut paut dengan gapo itu ribah, gapo itu mengupak, gapo itu namimah. Jadi hari ni insya-Allah kita sambung dalam tajuk kita yang macam mana Nabi sebut dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sabda, bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda dalam hadisnya. Nabi kata gapo tu dalam hadis? Ayatul munafiqi salasun. Ayatul munafiqi salasun. Nabi kata ayat-ayat tanda-tanda orang munafik saat ni ada 3 perkara.
Nak cek kata demo ni munafik, ketok munafik. Nak cek kata demo ni saat ni tu orang yang berbuat dosa. Maka Nabi kata 3 perkara. Idza haddatha kadzaba. Nah, Nabi kata nak cek tanda-tanda munafik saat ni tu 3 perkara. Apabila haddatha kadzaba, apabila dia cerita, apabila dia bincang, apabila dia kecek, maka dia bohong. Tu tanda orang munafik. Cek tu. Nah, nak ayat kalau kita nak selamat daripada sifat munafik, apabila kita nak kecek, jangan kita bohong. Ni benda ni kita nak tahu ni. Kalau kita tak masuk dalam sifat orang munafik, sifat bukan daripada sifat-sifat tanda-tanda ahli syurga, maka kita nak jaga. Yang tamunya apabila kita cerita gapo, apabila kita kecek gapo, kita jangan bohong. Sebenarnya kita duduk di resort ni, sebenarnya nak kecek luar, molek luar tu. Luar tu molek sangat lah. Molek sangat luar tu. Tapi ujian. Duk kata nak bela-bela main air tu, kita nak kecek luar tu. Tapi hujan turun. Tak boleh. Nak kecek dalam juga. Lalu tu. Alhamdulillah. Yang tamu Nabi kata, apabila kita kecek, apabila kita cerita, maka bohonglah. Tu tanda munafik. Tapi bukan buat itu lah. Duk yak ni orang luar lah. Orang lain lah. Kita ada bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Nabi sebut lagi dalam hadis. Dan apabila dia berjanji, wa'ada, apabila dia janji, bekong gimik telefon melang sah bilik tu dekat sofa bekong lah. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia saat ni tu janji dengan orang. Janji saat ni tu apabila dia sebut wa idza wa'ada saat ni, apabila janji kebaikan. Kalau janji jahat tak apa. Janji esok ni esok ni countdown ni mampu gerah. Esok countdown kita janji kita pergi masuk dalam majlis countdown ramai-ramai. Apakah janji buat itu, tapi mana tu kita silap janji. Hak ni tak apa. Ia tak masuk dalam tanda munafik. Kalau kita janji jahat, janji maksiat, kita tak pergi, kita tak turut janji, maka hak ni ia tak panggil janji ia panggil atau kalau silap janji macam ni bukan tanda munafik. Kalau silap janji kejahatan, mana kata kita boleh pahala, tak ada masuk dalam munafik. Tapi kalau kita janji kebaikan, janji nak buat baik, janji nak bayar hutang ke orang, janji gitu, janji gini, lepas pada tu kita silap janji, maka tu masuk dalam tanda ayat-ayat munafik juga. Sebab tu dalam kitab Penawar sebut, apabila kita janji kebaikan, kalau kita tak dapat tunai, maka kita termasuk dalam orang yang janji munafik. Kita masuk dalam orang munafik. Dua. Yang ketiganya wa idza tu'mina khana. Dalam kitab Penawar sebut lagi ni hadis Nabi ni. Dan Nabi sebut lagi. Nabi sebut lagi ke apa? Dan apabila dipercayai akan dia, nescaya dia khianatlah ia. Arti apa tu? Iaitu tidak menunai ia akan barang yang dipercayai padanya itu. Mana kata yang ketiganya wa idza tumina khana, apabila orang wi amanah dia, orang percaya dia, ia khianat amanah. Tu masuk juga dalam tanda ayat-ayat orang munafik. Lalu tu kita kena jagalah. Jangan duduk dalam golongan ni. Kalau kita duduk dalam golongan ni maka kita masuk dalam tanda-tanda orang yang munafik. Sebab itulah dalam kitab Penawar kata gapo lagi, dan hendaklah engkau melihara lidah engkau. Kerana saat ni tu ia masuk dengan lidah belaka.
Yang tamunya Nabi kata apabila kita kecek, kita bahu. Lidah juga tu. Apabila kita janji dengan orang, kita tak tunai amanah. Dua. Lidah juga. Janji-janji ni. Nah, lepas tu, wa idza tumina khana. Apabila dia orang wi amanah dia. Apabila orang percaya dia, kecek dia janganlah manis pemadu dah mereka gitu. Kecek dia. Berak kecek orang percaya gapo siap kena perak amanah. Nah, macam mana bandingnya? Nah, apabila percaya, kita hutang duit 200 esok kita bayar. 200 esok kita bayar. 2 tahun tak bayar 200. Senyap dik. Siapa telefonnya kata. Tu dia panggil orang yang kena. Nah, orang yang kena. Dan juga itu masuk dalam tanda munafik. Allahu Rabbi. Lalu tu dari kita nawa atau apa, dan hendaklah engkau memelihara lidah engkau daripada berkata-kata akan kara-kara yang dilarang. Benda-benda yang Tuhan larang, benda-benda yang Nabi larang, benda-benda yang kita kecek saat ni tu menyalahi dengan syarak, kita jaga baik. Sebab tu kitab Penawar ni, nah, suruh sangatlah, sangatlah penerangan gini kepada kita, suruh kita jaga daripada kecek pe kita, lidah kita daripada kara-kara yang dilarang. Nah, seperti apa? Seperti suka berbantah-bantah, suka baloh hawe, tak ada podoh kalau ada dia gak baloh hari-hari pagi petang siang malam, tak ada dalam kampung tu kutip baloh dengan dia habis. Jenis ada juga orang jenis ni. Wahai baloh, wahai batoh dengan orang. Orang kata sepatoh, dia kata 2. Orang kata 2, dia kata 3. Dan hendaklah kamu jaga daripada berkata-kata pada barang yang tiada memberi faedah kepada kita. Syarak ni suruh juga, suruh kita jaga daripada kecek-kecek. Nah, benda-benda yang bicir-bicir saat ni. Nah, benda-benda yang kita bicir, benda-benda yang kita kecek tak beri faedah. Kalau tak bagi faedah, tak usah kecek lah. Sebab tu dalam hadis hak dulu kita baca, nah, Nabi kata gapo? Nah, Nabi kata gapo? Nabi kata la yu'minu ahadukum. Bukan dalam mata hadis tu, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam mata hadis Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam hadis Nabi kata. Nah, Nabi kata gapo? Siapa-siapa yang beriman kepada Allah, siapa-siapa yang beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairan, maka dia kecek benda-benda yang betul, benda-benda yang molek. Aw liyasmut, kalau tak tahu nak kecek gapo ke, maka dia katuk mulut dia tak ada kecek. Tu dia panggil gapo? Macam-macam mana kita Penawar sebut ni lah. Orang hak baik, orang hak molek, orang hak Nabi suruh, iaitu orang yang tak batah-batah, tak ada baloh, tak ada bekat, tak ada bahah mulut dia pergi mari, dan tak kecek benda-benda yang tak bagi faedah. Lalu tu, nah, kalau benda tu nampak lalu kita bincang, jadi faedah untuk kita lagi, untuk masyarakat ramai lagi. Kalau kita bincang, kita kecek gapo-gap, makna kata kita masuk dalam karo-karo yang boleh bagi faedah. Tak kira kita sendiri orang juru kecek ni boleh nasihat ke kita sendiri, tak kira juga kepada orang yang dengar. Dia dengar dah, dia boleh ambil manfaat sama juga. Tu Nabi pesan. Sebab itulah dalam sebuah hadis Nabi ada sebut lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarukuhu ma la ya'ni. Dalam kitab, dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata apa? Setengah daripada keelok ke Islam seseorang itu, setengah daripada comelnya seseorang Islam,
setengah daripada orang Islam ni comel sangat akhlak dia, perangai dia molek sangat, cara hidup dia molek sangat, ialah dia tinggal ia akan barang yang tiada memberi ke faedah, tak beri manfaat pada dia. Barang tak beri faedah, tak usah duk nebai ya barang. Tak gitu. Tak usah duk nebai. Kalau kacau pun tak ada boleh faedah apa sekarang dia mengata. Kacau lalu. Lalu tu tanda-tanda gapo? Tanda setengah daripada keelok ke orang Islam dia tinggal benda tak beri faedah. Nah, macam mana duk cara pucuk kain orang. Ada ramai kita ni. Kalau orang, you tahu belakang. No. Baby kalau duk kapung kau, orang panggil nak kau compak belah. Tak gitu. Nak kau compak belah. Ikut nak tanya harga apa. Nah, tanya ha beleh. Dia boleh royak habis ha beleh. Jok ada beleh beranak, jok beleh bini, jok beleh boleh anak, jok beleh boleh kerja, jok beleh buat umur, jok beleh. Semua ha cerita beleh. Beleh tak ada kena-mengena gapo dengan dia. Tapi kalau nak tahu ha beleh nak tanya dia. Dia tahu belako ha orang. Dalam kampung dia tahu belako. Ikut orang tanya. Tu tak ada faedah pun sekarang tu ha orang tu. Sebab apa syarat lari? Sebab apa syarat lari tak wi kecek orang ni? Kerana dia masuk dalam mupak. Ribah. Dia mari ribah ni habis dah lah. Tak gitu. Sebab tu duk kampung dia panggil. Dia panggil Ayub. Ayub mana tu? Ayub nak kau compak belah tu lah. Tapi dia jari mana nak tahu. Jari mana nak nama Ayub. Boleh ke dia nak nama lain, nama Mek Iyah. Nama tu Mek Iyah mana tu? Mek Iyah tu lah. Mek Iyah Dome. Mek Iyah Dome mana? Pulak. Itu lah Mek Iyah Dome com belah. Bukan compak belah. Allah kalau hak orang ni tengok ni kata Nafik kata apa hen thừng saiเลยแหละ ustaz. Tu kalau hak orang. Dia tahu belako ikut tanya. Tu dia panggil tak ada faedah apa sekarang tu. Allahu Rabbi. Cirah lagi luar belang. Tu belang kita geduk luar belang tadi. Mau lagi hujan pula. Hujan pula dah. Molek luar ni kalau kita geduk luar masya-Allah. Bayar kad baik sangat. Hidup luar ke hujan tu. Masya Allah. Tu nak oyak ada kitanya min husni islamil mar'i tarukuhu ma la ya'ni. Kebaikan kecomel dalam Islam ni makna kata kita elok daripada karo-karo yang tak berfaedah pada kita. Tu kita nak tahu dah tu. Sebab dalam kitab penawar ni peringatan dah. Pagi-pagi ni bangun tidur sama taro nak nanti pergi kerja ataupun cuti kalau hari ni cuti kerja hari ni kau. Lalu tu kita nak jaga baik. Kira kata barang tak berfaedah kita tak usah duk tebang lah. Orang kampung kata tak usah cari nyakit lah. Tak usah cari nyakit lah. Kalau orangnya tahu belakang. Waktu lalu tepi rumah orang bunyi dia mau duk kecek ni holon lingo ni bel dengar. Bel dengar kalau orang balah tepi rumah dia. Sedap tak ada makan nasi pun tak apa gitu. Tak gitu. Nanti nak dengar orang balah. Bunyi gudung-gudang apa? Sama dua tem mek yah dia. Buka pintu natal ni, pintu nelo. Sini panggil pintu nelo. Pintu natal ni kita panggil kau tu, kau kabur panggil pintu natal. Kalau mari kau alek tabah ni pintu nelo ustaz. Tu apa dia? Ada balah bak kelima pula. Tak ada habis-habis. Masya-Allah. Tak itu bayi. Bayi kata pintu nelo ustaz. Tak gitu. Tu di antaranya. Lalu tu hendaklah engkau memelihara lidah engkau daripada berkata-kata akan kara-kara yang dilarang. Jangan duk kecek benda-benda yang dilarang. Dia masuklah kau tu. Hak kecek hak orang. Wahai ngupak kau orang, cari pucuk kain orang. Biar kalau Furqan bini dua. Apa kerah kali ni? Bunyi kata Furqan bini dua nyong risik juga. Ikut dia lah. Dia nak bini 2-3 pun ikut dia lah. Dia sarah hidup ranggah. Kau ikut dia lah. Tak? Ni doknya habis tahu cerita.
Ni berat. Ni banyak ni sebab tu kitab penawar ni nyo pesekoh kepada kita. Tujuan ke apa tu? Tujuan kita boleh jaga daripada kara-kara yang boleh bawa pada kita tu hidup gaduh pucuk kain orang. Ni kena jaga. Sebab apa? Ni dia panggil sifat-sifat yang dicela oleh Tuhan. Dia panggil sifat mazmumah. Sifat ni kalau ada di dada kita, sifat ni kalau ada di diri kita, dia makan amalan kita. Pengadeki tu lah. Sebab tu Tuhan kata jauh daripada sifat deki. Sebab kalau deki sebutir saat ni, dia makan pahala kita. Kita buat amalan gapo, kita buat kebaikan gapo. Ya deki-deki ni, kalau kita buat kebaikan, ya supaya dengan bara api duk nyala tu. Kita bakar harga. Kita biasa tengok tak orang bakar harga. Bakar harga saat ni tak. Ya nampak berasak je. Orang tahu abuk gaji atas tu penuh. Ya berasak atas. Ya berkabuk. Lalu orang nyakit tu habis. Orang duk jemur kain tepi rumahnya, bau harga dia habis. Tu orang panggil bakar harga. Tapi berasak atas. Bawah tu menyala. Dia api bawah. Tengok siapa kayu-kayu api tu makan dia api selang dia api tu jadi harga bau. Tu serupa tu juga orang yang suka mengupak, orang yang suka deki ke orang. Tu dosa. Sebab tu dalam hadis hak minggu lepas kita kata Nabi kata mengupak ni pahala serupa dengan berzina. Sebab tu buat tanya kita mengupak ke orang dan kita nak taubat dengan Tuhan, Tuhan tak terima taubat kalau mengupak. Malaikat kita kena pergi minta maaf ketua kita ngupak. Tu di antaranya. Apa itulah kita dah masuk dalam rancangan kita ni. Kalau tak dengan jamalah, kita qada pagi. Nak tahu bab nawar bagi hati. Nak tahu bab nawar bagi hati. Nak buat macam mana hati kita tu bersih daripada sifat-sifat yang dicela oleh Tuhan. Dia panggil sifat mazmumah. Sifat-sifat yang tak disukai oleh Tuhan. Dan juga sifat ni dia ada sifat riak, sifat sum'ah, sifat takabur, sifat ujub. Ada sifat buku ni habis licin pala kita. Kita buat amalan gapo nyorutuh habis. Nyo makan di sifat ni. Lalu tu kita nak jaga baik. Sebab tu dalam kitab penawar kata gapo, dan hendaklah engkau memelihara lidah engkau daripada berkata-kata akan perkara-perkara yang dilarang. Seperti gapo? Mengadu-ngadu, mengacung. Ngadu-ngadu ni mengacung. Tak ada mek dah pun sekarang hidup mengacung. Tengok ahli kampung seorang ni pergi mengacung demo tu. Tak ada dia ikut dia lah. Dia nak balah dengan bini dia. You nak marah bini dia, you nak ngajar bini dia, ikut dia lah. Kita tak sedap mengacung, duk mengadu kata. Hak berat sekali hidup pelagak orang. You panggil apa? Namimah. Orang namimah. Namimah ni berat sekali lah. You pergi dengar cerita Furqan, you pergi royak kepada Allah. You dengar cerita Furqan gini. You pergi royak, lang. Furqan kata kamu lah. Aku dengar Furqan duk kata kamu. Furqan ada kata mahbub pun. Pergi duk pelaga dua tu. Siapa dua-dua ni jatuh. Balah habis lah. Tak gitu. Sebut nama Furqan, nama kata sini Furqan. Muka duk Furqan dengan Allah, duk bunyi buat dia, duk kecek. Nak pergi main air, hujan turun. Hujan serat lah. Boleh pergi main air. Main. Main air 3-4 jam main air semalam. Tak mau naik. Apa tuai tu pecah kelak naik. Kuku tu seleh habis dengan kulit. Sejuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Tu di antaranya dalam kitab penawar ni bagi sebut pada kita. Salah satunya kita kena jaga daripada sifat-sifat mazmumah. Sebab apa? Namimah saat ni. Namam saat ni. Sebab apa kita bersih? Sebab Nabi ada sebut dalam sebuah hadis. Nabi kata apa? La yadkhulul jannata namam. Ni berat ni. Nabi sebut ni berat ni. Sebab apa? Nabi kata tak masuk ke dalam syurga orang yang suka mengadu-ngadu, suka pelaga orang. Allah, Nabi kata tak masuk syurga.
Makna kata orang Islam ni semua sungguh boleh masuk syurga. Tapi kalau dengan sebab dia saat ni apa ni? Sebab dia saat ni mengadu, sebab dia pelagak orang, dia duk mengacung hak orang. Maka Nabi kata kena bakar dululah. Sungguh orang Islam semua boleh masuk syurga, tapi nak boleh masuk syurga tu kena bakar dulu. Tiban rau riak wong chon pit ustaz makจะอยู่ตามgereมีแค่ที่ไหนที่นั่นวงจรปิดเลยgitu ที่นั่นมีวงจรปิดเลยหลายตัวด้วยอุตสาใครผ่านมาผ่านไปโดนหมดอุตสาอุลเต มาpurialah nampak tu lah kalau lah orang perempuanเมื่อทีมเราได้พบกันเนาะ gapo yo bagi bahasa Cinaเมื่อพวกเรามาเจอกันเนี่ยเมื่อพวกเรามาเจอกันงานนี้บันเทิงแน่ห้องตุistilah Cia panggil วันไหนที่ทีมเรามาเจอกันงานนี้บันเทิงแน่ habis licin ikut mari penuh kau ke untuk kata ke demo kita sendiri pun support juga ni deduk kan sedap je buah ni akik cerita demo tu cerita demo ni habis licin lebih pada serayuk lagi cuma 3 pagi-pagi tu nyeroyak habis sampai ke takar-takar. Lalu tu Nabi kata dalam hadis la yadkhulul jannata namam, tak masuklah syurga orang yang namam, orang yang mengadu-ngadu, orang yang mengacung-acung, orang yang pelagak orang. Allah wal-iyazabillah min zalik. Minta jauhlah daripada sifat-sifat gini. Dan sesungguhnya telah ittifaq ulama ramai-ramai telah buat sepakat dan telah bersepakat mereka itu atas bahawasanya mengadu-ngadu itu dosa besar. Ni ulama, ijma' ulama besar-besar ni sepakat. Daripada hadis Nabi berat sangat la yadkhulul jannata namam, tak masuk syurga orang yang suka mengacung, suka pelagak orang saat ni. Siapa ulama buat sepakat pula lah. Ulama buat sepakat gapo kata? Ulama kata orang yang suka pelagak orang yang suka mengacung hak orang, maka demo ni masuk dari dosa besar. Wal-iyazabillahi min zalik. Minta lindung daripada Allah Ta'ala kepada kara-kara yang disebut saat ni. Allah berat sangat. Oleh itu iaitu memindahkan perkataan daripada setengah manusia. Ni yang nak tafsir pula ni. Gapo namam, gapo namimah, gapo namam yang Nabi sebut saat ni. Namam ialah kita mik kelimah mik perkataan, kita pindah perkataan setengah manusia kepada setengahnya yang lain, kerana bertujuan hendaknya membinasakan antara kedua mereka itu dan menjadikan kedua mereka itu berkelahi. Wal iyazabillah min zalik. Ni noyak tu namam saat ni. Kita pergi cerita Mak Yi, pergi royak kepada Bemak. Mak Yi duk tabah ni. Mak Yi sayang kita. Mampu ya. Mak Yi Sunni sayang kita ni duk tabah, duk nak kuih. Pergi cerita ke Bemak terbaru tu. Kata Mak Yi gitulah, Mak Yi ginilah. Kita duk dengan dia, Mak. Nyor kita orang tengah lah makna kata. Kita umik cerita Mak Yi. Mari lek Mak Yi ni royak kata Mak ni duk kata Mak Yi duk kata ke Mak gitu. Gimah Mak pula. Dengan Mak pula lah. Mak pun duk kata ke Mak Yi. Mik cerita hak Mak duk kata mari pelaga dengan Mak Yi. Siapa mana? Siapa Mak dengan Mak Yi saat ni balah riuh.
Siapa 2-3 kali pergi umrah tak ada bertegur-tegur. Tak gitu. Pergi tawaf Baitullah tak ada bercara-cara. Nah, masa yang muka gitu gini, buat teh namam seseorang. Nah, duduk cerita buruk hak orang, duduk pelagak orang. Ha tu dia panggil namam. Ha itulah hak Nabi kata tak masuk syurga. Hak ni lah ulama kata berdosa besar. Tujuannya hidup mik demo tu mai royak demo ni untuk nak pelagak, nak balah, nak berkelahi. Ada pun memindahkan perkataan kerana bertujuan hendak memberikan nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataan kepadanya itu, maka wajib ia. Tu tak ada apa. Kalau kita ambil cerita ni untuk jadi nasihat. Mak, misalnya, mak, kita pergi sama Mak Yi tu Mak Yi nak kuih tu. Mak Yi tu lah hak nakal-nakal tu. Mak Yi ni kira salah ke demo. Dia kata, dia rasa tak sedap, rasa ada salah dengan demo pergi Mekah baru ni tu. Lepas tu, dia kira salah kita lah tolong royak demo atau kalau ada salah silap ke apa, dia minta maaf. Tak lah, luar-luar nak pergi jalan lama demo tu. Tu makna kata. Hak tu tak apa. Hak tu boleh. Walaupun Mak Yi tak ada pesan sikit abuk pun. Tapi kita ni tak apalah, kita ambil kata nampak Mak Yi tu balah dengan mak lama ke. Kita tolong ambil cerita Mak Yi. Kita cerita ya. Tak ada sungguh mahbub pun. Mak Yi tak ada bersepa pun. Tapi untuk jual untuk kita nak baik semula. Tu tak ada gapo kalau gitu. Dia tak panggil namimah. Dia panggil gapo? White lie. Nak? Dia panggil apa? Bau hak putih. Bau hak cuci.ส่วนตัวไม่ชอบเลยที่จะไปชุมนุมตามแคร่ ถึงเราไม่พูดเรื่องคนอื่น ก็ต้องมีคนมาพูดเรื่องคนอื่นอยู่ดี ไร้สาระแถมได้บาปมาด้วยครับ betul. Nah, siapa yang duduk dengar orang mengupak, siapa yang duduk dengar orang kecek hak orang, tak molek lah. Maka demo yang dengar tu boleh dosa serupa dengan orang mengupak juga. Nak oyak ni. Kita hadap kecek ni, ustaz kita dengar saja, hak juru dengar tu lah. Dosa serupa dengan mengupak juga. Apa? Kalau kita tak dengar, orang mengupak dia tak kecek. Nah, yuk ni tarau nasihat. Nah, kau wasak you. Kau wasak. Ni kat hang kata, dunia ni ustaz kalau kita nasihat mudah cara apa hal kita. Lama masak kemai lau. รื่องของกู tu mampu gerah. Lo ni. Ni kat hang kata kalau nasihat kau mampu gerah. Tu di antaranya. Itulah. Tu kita nak jaga ni dalam kitab penawan ni sebut bukan benda tak molek dah, benda molek berlaku ni. Sebab itulah kita boleh bagi nasihat, kita boleh bagi peringatan, kita boleh bagi maklumat yang mana agak katanya boleh jadi manfaat pada kita. Ya patut ya buku mengupak ni ya sedap weh. Kalau kita hidup mana-mana boleh kecek hak orang ni ya galik. Lepas tu setel duk pujuh lek belakang. Cerita perhabis harimau tu. Habis licing. Kita dah suka kakak duk kecek hak tak molek orang. Kalau kita kecek hak molek ada masalah. Ia tak panggil mengupak pula. Makna kata kalau kita kecek hak orang tapi beri faedah lah. Ingat, ya rekeh dua sebab tu lah. Namimah saat ni kita kecek hak orang. Tapi beri faedah. Molek sungguh lah budak tu. Juruh lah, Masya Allah. Ngapa Quran hari-hari comel sungguh. Lalu kita ada nak puai, nak win natu, nak jadi natu kita dah. Lalu kita royak gini tak apa. Ni dia panggil ke apa? Dia panggil kecek hak orang, hak kebaikan untuk ambil nasihat, untuk ambil faedah. Lepas tu tak ada menyakiti tuai dia. Kalau tuai dia duduk dengar kita kecek lah ni pun, tuai dia senyum manis sama kerinyi, boleh paling kapal lah hidung. Tu tak ada apa tu. Dia tak panggil mengupak lu gitu. Ni. Allahu Rabbi. Sebab itulah kita kena jaga baik lah weh, kita orang Islam ni. Kalau kita nak sign lama dengan orang, nak jadi saudara lama, kita kena jaga baik. Terima kasih penonton sekalian yang ada menonton ni. 400 orang yang tengok, 200 orang yang terkecil. Malah ceh sungguh lah buat demo ni. Dia boleh tubik dah nak main air. Tu nak oyak. Tolong cek dalam masuk aridah tu. Tak kira masuk saja.
Dah, tolong tekan sebar. Kita nak share ni, nak wi orang hak wahai ngupak ke orang tu boleh dengar tu. Wi yang sedar tu. Orang no tak tahu duk oyak hari tu berlaku. Buat kita rasa gitu. Allah, banyaknya dosa aku lalu tu. Ya Allah, minta maaf lah. Ya Allah, ampun lah dosa aku. Lepas tu tak sudah lagi tu. Kalau orang suka ngupak ke orang, hak cerak-ceraknya, kita kena pergi minta maaf ke tuan kita mengupak. Nah, kena pergi minta maaf ke tuan. Allahu Rabbi, lalu tu baik sangat dah. Tu di antaranya. Minta tolong tekan sebar hati pagi-pagi ni. Nah, nanti kita nak duduk tengok alik luar tu. Suasana molek sangat alik luar. Nah, insya-Allah. Itulah rasanya hari ni tu kita sancon dah. Yo. Nah, rasanya ni kita sancon hari ni. Nah, mari duduk sini molek. Nah, kita boleh kusna lah. Tak ada boleh sponsor gapo boleh kusna lah duduk sini ni. Tak. Ujian turun, dia nak tubik luar tadi dah benarnya. Tapi ujian turun. Kita ngajar dekat luar ni. Terah tengok. Masya-Allah, kawasan baik sangat sini dah. Kita duduk mana ni? Dia panggil. Duduk Tabah. Dia panggil Tabah sini. Ujian turun dah, tak turun dah ujian siapa. Sini dia panggil Tabah. Nanti Ustaz nak buka ni sikit insya-Allah. Mudah-mudahan boleh jadi manfaat ada kita sama-sama lah hari ni. Boleh jadi manfaat ada kita sama-sama insya-Allah. Itulah hak kita nak oyak bukan apa dak. Nak oyak cerita-cerita yang mana kita dah sebut tadi itulah. Nak oyak kita tu jaga daripada sifat-sifat mazmumah. Takut kita tu masuk dalam orang suka ngupak ke orang. Dia masuk dalam sifat ngupak ni hampir terik lah. Tak tahu nak kata macam mana lah. Lalu tu kita nak jaga baik sifat-sifat mazmumah ni. Kerana sifat ni dia teruk sangat. Allahu Rabbi. Nanti nak buka kaki panjang sikit. Kalau ujian tu kena hari ni. Belang nama air dah belang. Kalau belang. Oh, masya-Allah. Tu dah. Duduk mana ni? Masya-Allah. Ni sekarang kita duduk ni kawasan Tabah dah. Masya-Allah. Boleh mari ada urusan sikit sebelah kawasan ini. Lalu mari saya sini. Masya-Allah. Ni kanak-kanak nak main air lah. Belang tujuh belang. Tujuh belang. Alhamdulillah. Ada orang tahu dah ni. Kita nak royak nama resort pun dia tak ada duit ko senang ke apa. Tak gitu. Boleh royak. Boleh royak. Tak mari pula. Kita insya-Allah. Itulah di antara dah kara-kara yang kita boleh wi penerang. Nak tubik tadi dah sebenarnya tapi ujian turun saat ni. Lagi kalau ujian turun lari pula ni. Alhamdulillah. Kita kusna tak apa mana Ustaz duduk ni? Ni kita duduk di Nahrin. Nahrin duduk di Nak Kuing ya resort ni tepi patah, lepas tu resort orang Islam kita. Jadi kita kena sokang lah. Tak kira lah saya tak ada boleh kusna ke apa. Dia sebenarnya nak bayar ke sewa sepatu lah malah. Nak bakar pinggang kena bayar juga 300 kok malah pun dengan makuk pinggir. Tapi tak ada boleh kusna ke apa. Cuma mari di atas sokong orang Islam kita. Ramai orang Islam kita buka resort buka apa dah ni, lalu tu kita boleh wi sokongnya lah. Tolong menolong, kerana kita tolong Islam kita satunya dia ada zakat setiap tahun je boleh bagi zakat pada fakir miskin asnak lapis. Itu di antaranya. Baik. Alhamdulillah. Lepas tu hak nak sebut saat ni itulah. Jangan kita mengupak, jangan kita berkecek hak orang. Kita kena jaga daripada sifat-sifat yang tak baik. Sifat-sifat yang tak baik dan juga sifat-sifat yang masuk dalam sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni kita tak sel lah. Kalau sifat mazmumah ni dia bawa dosa pada kita. Jadi kalau sifat mahmudah tak apa, sifat yang terpuji. Lalu tu dalam kitab Penawar sebut, kita kena jaga baik, jangan duk kecek hak orang, jangan duk
gaduh dengan bucu kain orang dan karo-karo lain lagi. Ni kita nak jaga belaka dah insya-Allah. Nah, dan tiada apa-apa gapo lagi dalam kitab kata. Nah, dan ketahuilah olehmu bahawasanya lidah itu dikira sebagai sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besar daripada pengira kebolehannya melakukan kejatuhan melakukan kejahatan, maka lazimkanlah olehmu akan memeliharanya. Sebab apa dalam kitab Penawar sebut lagi. Dalam kitab Penawar sebut lagi suruh kita tu jaga lidah kita dengan baik, jaga lidah kita dengan molek. Sebab apa? Dengan sebab lidah saat ni tu boleh melakukan kejahatan lebih banyak daripada anggota lain lagi. Tangan boleh berlaku juga kejahatan. Kaki boleh berlaku kejahatan, mata boleh berlaku kejahatan, telinga boleh berlaku kejahatan, tapi lidah ni banyak boleh berlaku kejahatan lebih banyak pada anggota lain. Bahkan dengan sebab lidah ni juga boleh jatuh dalam keburukan seseorang. Tu nak oyak di antaranya. Sebab tu dalam kitab Penawar ni ada pesan, dan ketahui olehmu bahawasanya lidah itu dikira sebagai sebanyak-banyak anggota dan sebesar-besar anggotanya daripada pengira kebolehannya yang melakukan kejahatan. Ni kita kena jaga baik lidah. Dengan sebab lidah lah hari ni orang kita jadi pecah belah. Dengan sebab lidah lah orang kita jadi berbalah batah. Tu di antara dah. Itu di antara yang mana kita boleh penerangan dalam kitab Penawar kata, dan tiada apa-apa yang dapat menolong akan dikau atas selamat sejahtera engkau daripada kebinasaannya, malaikat jikalau engkau betul-betul mengasingkan diri engkau daripada manusia dan mengekalkan diam engkau ketika bersama-sama dengan mereka. Tak ada perkara habuk yang boleh nak selamat kita daripada lidah kita. Dua perkara dalam kitab Penawar kata. Yang pertama, kita tak usah kaceduk tempat orang ngopak. Kalau orang ngopak mana, kita cabut diri tu baik. Yang pertama. Yang dua, kalau orang kecek benda yang tak baik, kita cabut diri tu baik. Kalau kecek benda yang baik, kita duduk dengar. Lepas tu kalau tak tahu nak kecek gapo, kita duduk dia. Jangan gapo, jangan duduk kacau. Sebab itulah Nabi kata dalam hadis. Nabi kata dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Bagi siapa beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada hari akhirat, maka dia kecek perkara yang baik. Kalau dia tak nak kecek perkara yang baik, maka dia hanya senyap saja, katuk mulut duduk dia. Sebab itulah orang nak boleh tahu demo ni cerdik tak cerdik, bodoh tak bodoh, tengok di mulut dia lah. Kalau dia duduk dia, sepengah seseorang kan dia belik sebel molek kan jubah, dia duduk dia, duduk sejid, duduk baca Quran, mata masya-Allah budak ni. Wah, bayar kecek sepatah je. Nanti ni bodoh. Tak gitu. Dengan sebab mulut kita tu orang boleh tahu kata kita tu bodoh ke cerdik. Lalu tu kalau kita tahu nak kecek gapo, kalau kecek gapo tak ada boleh faedah perkara, tak usah kecek duduk dia ajalah. Tu di antaranya. Masya-Allah. Tu dalam kitab Penawar ada sebut dah. Jadi masa kita ni sejelah, kita ada 15 minit lagi. Dan tiada apa-apa yang dapat menolong engkau atas selamat sejahtera engkau daripada kebinasaannya malaikat, jikalau engkau betul-betul mengasingkan diri. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Cukuplah. Cukup sekadar itulah hari ni. Nanti kita sambung pula minggu depan. Adik kakak ada gapo nak kongsi sama tu. Alhamdulillah. Mai ai malih dengan siapa pandang. Masya-Allah dah. Tu ada gapo nak kongsi sama. Ada gapo nak kombing, ada gapo nak tanya, boleh kita tanya dah insya-Allah.
Assalamualaikum Ustaz. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Lidah yang lebih tajam daripada pisau lagi, betul? Dengan sebab lidah ni lah baloh orang. Dengan sebab lidah ni kacau takir habis. Nah, jaga lidah kita molek-molek. Lidah itu sebanyak-banyak anggota dan sebanyak-banyak kebolehan, betul? Lidah kalau kita kecek molek, ia mari molek. Kalau kecek tak molek, ia baloh riuh habis dengan orang. นะถ้าเขาพูดถึงคนอื่นแล้วเราไม่สนแต่หูได้ยินเราจะได้บาปไหมอุสตาตามคนผู้นั้นไหมkita tak ada madu tapi lingo duk ber dengar ya tak boleh ya tak madu ni lingo kena tak dengar. Nah, ya tak madu kena lingo tak dengar. Kalau kita buat tak madu lingo dengar, lingo duk dengar. Ya tak jadi juga. Yang masuk juga dalam hati. Lepas tu duk cucur. Moga dia mau kecik cucur ke. Nah, dia mau duk kecik cucur kau ke. Kita yang dengar ni supaya besen ni menatai ni. Tu ya mari dalam hati kita. Besen ni besen tu mampu gerah. Jadi mari sepanjang kita. Lalu tu tak usah dengar lah. Kalau boleh cabut diri, tu boleh cabut diri. Minta maaf kita nak pergi jamel dulu. Tak gitu. Tu baru masuk dalam karo-karo yang kita boleh jaga. Nah, tak usah kacau duduk lah. จะพูดถึงเรื่องคนอื่นหันมามองตัวเองสักนิดจะดีกว่าเยอะปรับปรุงตัวเองก่อนที่จะปรับปรุงคนอื่น betul betul sekali. Masya Allah, kita boleh pakat bagi nasihat. Kerana kita semua ni bukan molek belaka. Kita hidup seorang ni semua tak ada salah. Tapi dalam kesalahan kita tu kita jangan ralik. Tu di antara dah. Tu ramai yang komen. Masya Allah. Eda Nur Shima ni, Abdul Hamid, panggil dia komen ni. Itulah di antaranya dah. Alhamdulillah. Tu apa yang kita boleh sama-sama boleh tu kongsi. Duk dia kau medah you naik muncul. Kau don't cap judi Ustaz. Betul. Kita duduk dia tak boleh. Kalau duduk dengan orang main judi tak. Kita ada main judi ni. Demo ni main judi tak duit, main podeng tak duit ke apa. Tak. Tu. Demo main judi. Kita ada main ni. Duduk tengok aja ya buak dadu likung. Perut. Yang khayap dadu kata. Kita khayap. Mai dah. Kita supaya juga kena. Lalu kita duduk dalam lubuk orang main judi. Kita pun nak igak juga. Lalu tu lah. Tak usah duduk kacau tebang lah. Kerana benda tu tak boleh beri faedah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tak ada nak pergi kalah ni. Mari style. Ada urusan penting sangat marah. Lepas tu hari ni pun tak bisa kelik. Esok ada kerja lagi. Banyak kerja dah. Mari style tu boleh lah. Masya Allah. Tu di antara lah. Anak-anak tu main air dah. Tak sejuk udak-udak ni pagi-pagi. Allahu Rabbi. InsyaAllah. Itulah. Ada gapo kita boleh kongsi sama. Terima kasih lah yang pada di rumah tu. Kerana kita mari dengan tergepa dak. Sudah kerusuh marah selalu dah kelik berak. Baju-baju tak ada ambil. Dak. Tu di antara dah. Mudah-mudahan kita boleh duduk dalam golongan orang yang dapat jaga mulut kita. Kita boleh duduk dalam golongan orang yang boleh jaga daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang Tuhan marah. Lalu tu insya-Allah lah, mudah-mudahan kita dengar agama setiap pagi, kita dengar ilmu-ilmu agama setiap hari. Sekurang-kurangnya kita boleh ubah setiap pagi. Sekurang-kurangnya kita boleh ubah diri kita. Kita boleh jaga daripada karo-karo yang boleh jatuh kita daripada kesalahan, kesilapan dengan Tuhan. Lalu itulah kalau kita tak gaduh hak orang, kalau kita tak gaduh pucukkan orang, kita hidup pun senang. Mulut seperti racun, betul. Mulut itu seperti racun. Lepas tu mulut juga jadi menawar. Dia bukan racun saja. Dia mulut tu dua. Nawar lagi, racun lagi duk di kita guna pakai. Kalau kita guna pandai,
Nah, jadi nawa. Kalau kita guna dak pandai, dia jadi racun. Dua-dua ni ada sekali. Sepuluh dengan nate lalak tu lah. Dengan nate lalak. Lalak ni tu jadi ni banyak mana orang ada kerja dengan sebab lalak. Nah, lalak ni Allah. Kalau kena lalak, kita perhati lalak, nate lalak. Tak kira lalak halus, lalak besar. Kalau dia duduk tepat barang-barang busuk, kena dengan rih hati gini, tangan. Tengok molek lalak. Perhati tengok noya. Lalak ya boleh pergi duduk. Misalnya barang busuk rumah kita, bah kita tubik dapur tu. Oh, mari cak hijau tu. Tangan duduk gini lalak. Oh, sedap. Oh, tangan lalak. Lalak ada tangan ada lah kaki dia tak pair tu. Nah, dia buat gini ni. Oh, masya-Allah. Oh tu kalau tanda lalak buat gini tu, oh dia berakhir dah makan ni hak busuk ni. Dia berakhir. Tangan duduk itu semua. Oh, kena tarik. Tu jadi melantai lalak. Tapi apabila dia tubai belum turun le air. Jatuh le gelas kita. Bo jatuh le gelas kita tu lalak dia lepas racun tu. Sayak lalak dua belah saat ni tu. Belah lek kiri dia ada racun. Sebab tu lalak bo dia celuk le air belum jatuh le air pat dia lepas racun tu. Lalu tu kita kena seluk lalak beluh wi seleh sayak lek kanan dia. Kerana sayak lek kanan ada nawa. Lalu lalak jatuh beluk wi, kita hakik naik halu. Kita minum air sakit perut sekarang. Sakit perut. Sebab lalak sayak kiri dia tu ada racun. Tapi sayak alik kanan ada nawa. Lalu tu bola lalak jatuh beluk kita selai dulu. Selai peluk wi, lepas tu hakik dia boleh tahu. Kerana nawa hidup lalak kanan sayak kanan dia tu jadi penawar untuk hilang racun. Hak sayak hak mula-mula celuk hal ni. Abang tu lah orang tu kata dia lalak jatuh dalam gelas, kita jangan buat tubik halu. Nah, kita kena seluk dulu beluk wi sayak belah lek kanan dia saat ni seleh dulu. Baru dia boleh batal racun sayak lek kiri dia. Tu nate lalak. Tengok kita duk perhati ni gini. Oh, kalau makan ni dia berakhir dia buat gini. Tangan tak pair dia tu lalak. Tu je. No. Masya Allah. Ni kita kena perhati makhluk tu Allah Ta'ala jadi ni semua ni ada hikmah dia panggil. Ada hikmah. Nah, ramai mana orang kaya dengan sebab lalak. Nah. Tu dia di antaranya dah. Betul dah. Lin mi thang bun mi thang thot ni kita. Belang awak nak kasih kat tangan. Oh, pandai budak ni. Semua ciptaan Allah tidak sia-sia, betul. 18,000 makhluk yang Tuhan jadi ni semua suruh kita ambil ibrah. Suruh kita ambil maklumat, suruh kita ambil ilmu, suruh ambil tengok kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nyamuk kita tidur malam mai delingo dia. Paing wi, bengai lingo. Nyamuk dak kena mabuk pun, tak paling sendiri. Ndak gitu. Tengok nyamuk. Tuhan jadi nate nyamuk. Ramai mana orang ada kerja dengan sebab nyamuk. Tu nak ayat Tuhan bagi rezeki melalui nate-nate ni. Nyamuk halus ya. Banyak mana penyakit dengan malaria lagi, dengan lemah nyamuk lagi, lemah darah lagi. Oh, nyakit melalui nyamuk pahak namruk ni kok tak ada dah. Ramai mana dengan sebab nyamuk sekor tu orang boleh kerja. Tengok kelamu kita tidur malam, macam-macam kelamu ada. Kelamu hak pasal skop gitu, kelamu pasal gantung, kelamu pasal bucu gitu. Tengok. Dengan sebab nyamuk ni ada kerja, rongan apa tu rongan. Balik kelamu untuk nak lindung pada nyamuk tengok. Ubat comor pula ada dengan koyo sipcik tu, koyo sipcik ubat comor. Pah pada nyamuk tengok, masya-Allah. Tu di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Dah kawan-kawan. Dah kawan-kawan. Di mana hujan turun atik semalam. Hujan turun anak umur semalam ada bini tu. Gitu dah. Ada hujan turun sama dah. Dia duduk dengan bini hujan turun semalam. Percayalah, tak percaya kena percaya. Tengok mani basah pagi hari ni hujan turun. Tak gitu. Alhamdulillah. Ni boleh tanya hujan turun mana atik. Alhamdulillah. Tu di antara dah.
perkara yang boleh kita maklumat. Nah, pagi ni cukup ah. Nah, alhamdulillah Ustaz. Tahu belaka. Saya tua pun tak tahu halalak lah ni. Alhamdulillah. Habis tu kita nak berhati Maya. Nah, semua perkara atas dunia yang Tuhan jadi saat ni boleh ambil ibrah. Hangแล้วเขาไม่เข้าพวกเลยต้องอยู่ ห่างแล้วเขาไม่เข้าพวกเลยต้องอยู่sama pura tak gitu. Sedap buah orang tak tidur malam tak apa pukul 1 tidur buah orang. Sebab tu dah nate semua. Sebab tu pagi ni pagi ni kita dengar tak orang hak pegang lemu pagi-pagi ni. Nah, lemu duduk tepi kanan di rumah tu, lemu kata apa lagi? Ini lemu kata. Tak gitu, kita banyak dah malam. Kita banyak dah malam makan. Lemu pagi-pagi moga tuan tak bangun maya subuh. Hayat tu ketok jok pagi lagi. Kek malah maya lah tu aku. Hayat tu duduk pegang dia. Bangun pagi kelebas sayap kok subuh dah dia panggil tuan dia. Ayah ni gerak tuan tak bangun lagi, lemu pula. Lemu bawa mari duduk tepi dia bunyi kerokan wah tekak dia tu. Email lemu kata. Oh tu aku email lemu. Tak maya subuh. Tak gitu. Tu dia antara. Ni kita boleh ambil ibrah belaka. Semua sonate tu ya zikir dengan Tuhan. Tak. Lalu tu kita kena ambil. Pati tengok lemu kata apa. Bukan boh tu. Orang duk bahau dia kata email lemu. Masya Allah. Abang tu kita kena deh. Kena deh. Hidup kita tu jangan ada sio-sio nah. Tak gitu. Tengok lemu lah. Bunyi apa email lemu. Pergi ngorek apa tu kok. Nah, orang duk maya best sejik nu. Tok bila duk best Allahu Akbar. Kita ni duk cucuh api lah kanan lemu lagi. Lemu ni nyamuk tak ketik dia kulit dia tebal. Lemu kan nyamuk tak ketik ketik lah tu. Tak kira kita nak hambat pirah besar-besar duk di kulit lemu tu. Nyamuk dia tak ketik lemu. Kerana kulit dia tebal, nyamuk ni kalau jarum dia masuk dalam lemu. Lalu tu lah kita kan duk pingat api. Oh lemu kita sejuk. Dia ngorek orang duk best habis tu lemu email lemu. Dia tu dia email lemu. Orang duk best sejik ada maya lagi. Ada galik. Tu. Nah, tu di antara. Allah Rabbi. Pesan Ustaz, hidup jangan jadi gapo ni? Jangan jadi sia-sia, betul lah. Nah, hidup kita jangan jadi sia-sia. Salam yang ciao Ustaz. Alhamdulillah. Panas no Ustaz. Yo, cari cincin dah betul. Ada oyak betul dah tu. Tak ada oyak tak betul. Habis tu kita kena wideh baru nate. Nah, baru nate kena wideh. Jangan saja dah. Ngorek ni baru duk amak lemu masuk kandang. Orang best sejik cara maya Jumaat. Nah, yang bunyi sama email lemu tu. Dah, alhamdulillah. Baik insya-Allah. Habislah masa rak. Sip banyak walaupun kita duduk luar tempat pun duduk luar kawasan worry jugalah alat yang malas. Dak takut gapo takut kita kesik nama orang no dak ngajar ulak ni. Malas tak ada semua minta maaf. Dia mau pakai ikan wi makan bakar udang wi makan tak ada. Lalu tu pagi ni kita ganti oyak dah dalam story malam tu. Oyak dah kata malam ni tak ngajar weh kita ganti pagi ni. Terima kasih Ustaz atas peringatan nasihat. Betul sama-sama Aida. Aida tak ada kenal hati kita pergi ziarah rumah. Malu dengan binatang. Mereka pun zikir yang cara mereka ingat pada Tuhan betul. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis. Wahai umat aku, Nabi kata, kalau tak sebab nate ada di atas muka bumi ni, Tuhan kata tak turun hujan. Kalau nate tak ada atas muka bumi, Tuhan tak akan turun hujan. Tapi dengan sebab nate duk zikir dengan Tuhan, manusia tak zikir dengan Tuhan. Nate ingat Tuhan, manusia tak ingat Tuhan, lalu itulah. Allah Ta'ala hantar air hujan turun untuk menate, siapa manusia boleh tupai.
Alhamdulillah. You kam ustaz di kuah you pun care kang ban ustaz betul lah. Wahai sangat lu atas gerai. Duk atas gerai, duk kecek hak orang, duk ngupak hak orang, tak ada pedah pas sekarang. Hidup kita sini tak apalah, kita boleh beri nasihat hak mana kita salah. Kita boleh pesan, kita boleh beri peringatan. Itulah di antara dah. Lalu hari ni masih panjang dalam masa tu. Masa pun sudah habis. Ada gapo lagi nak kongsi Ada gapo nak kongsi sama lagi? Ada gapo nak beri peringatan lagi? Boleh kita kongsi sama-sama. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh duduk dalam golongan orang yang sentiasa buat baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh jaga sifat-sifat yang mana Allah Taala suka. Kita boleh jaga sifat-sifat yang Allah Taala kasih sayang pada kita. Itulah kita hidup dalam masyarakat. Hidup dalam masyarakat, hidup dalam keadaan aman, hidup keadaan sentosa. Kalau kita tak cara hak orang, lidah kita jaga tak kecil hak orang, tak ada merupak orang, maka ni kita lebih selamat. Tak? Alhamdulillah. Masa apa cukup lah hari ni. Ada gapo salah silap minta maaf banyaklah. Hak mana hak baik, memang itu hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mengupak umpamu akan daging. Umpamu makan daging saudara sendiri. Betul dalam Quran tu yang sebut. Sebab gapo? Sebab dalam Quran tu yang sebut. Sakut pada dengan ngupak saat ni ke? Tu yang sebut gapo dalam Quran. Tu yang kata A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sebab apa? Orang yang mengupak ke orang sakning tu, orang yang mengupak hak orang tu, dia kata ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Adakah kamu suka makan daging saudara kamu yang telah mati? Makna kata kita ngupak ke orang seseorang saat ni supaya kita ambil daging dia, apa sayang kita dia mati, kita ambil daging dia makan. Dalam Quran tu yang sebut bukan mudah-mudah. Suratul Hujurat ayat yang ke-12 tu yang sebut. Ayuhibbu ahadukum, adakah kamu kasih, adakah kamu suka gapo ayyakula lahma akhihi, makan daging saudara kamu. Sayang kita mati, kita hiri daging dia, kita makan bakar, makan banyak dia. Tu mengupak. Fakarihtum, ada kamu suka? Alah tu. Wattaqullah, Tuhan pesan, takutlah kepada Tuhan. Kalau duk mengupak kau orang lagi, takut kepada Tuhan. Innallaha tawwabur rahim. Tuhan sangat terima taubat kita, Tuhan sangat terima keampunan kita. Lalu tu kita jaga baik. Kita jaga baik. Kita jangan masuk dalam golongan orang yang suka ngupak ke orang. Kerana supo dengan kita makan daging saudara kita sendiri. Tu di antaranya. Cukuplah hari ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Rang Win Yan. Rang Win Yan เสือ Sako Hello มีวิธีปลดปล่อยยังไงครับพอจะรู้แบบนี้ไหมครับ kalau bab-bab Sako ni kena tanya Ustaz Ghazali lah. Kita tak pandai lah bab Sako-Sako ni, kita jadi tak boleh tu ngomong dia kok Sako-Sako nak tanya orang pandai lah. Orang pandai bahagia dia. Pak dulu paisak ti nai Ustaz kat ni hidup di ni kat ni nak kuing kat ni mari zero orang yang kasih ni. Mari zero orang yang saya ni. Duk dia nak kuing ni lah. Tapi tak pergi kok kian kat ni hari ni kena klik jalan ada tagi ada kerja lagi sana. Mari lepas kerusuh mari pun kat ni halu dah. Jijak kereta so 3 sopak takut gelak tak ada. Tak gitu. Masya-Allah. Siapa dia mau kata wak kereta lah mana tayar rapat batah dak siapa dah nara. Masya-Allah. Alhamdulillah. Cukuplah. Hari ni cukup dulu, masa kita pun sudah boleh dah. Sejam lebih dah pun ni.
Nah, sejen minit dah. Hari ni cukup dulu dah. InsyaAllah kita jumpa pula. Nah, malai kare ke apa ni? Nah, malai kare luar lah, malai kare. Nah, ikut minggu depan pula insyaAllah. Lepas tu nanti tengoklah. Nanti kita masuk bulan Rajab ni, kita nak kecek. Nah, pagi-pagi tu kita nak buat rancangan mula lah. Nah, masuk bulan Rajab ada minggu lagi. Nah, minggu depan kita nak mula ngajar. Nah, kita nak mula ngajar tentang hak ibadah dan juga rukun-rukun puasa bulan Ramadan. Kita ngajar alik pagi dah. Hak malam tu letaklah malam khamis kita ngajar ajaran Nabi. Malam Maat kita kecek hak rumah tangga. Malam Sabtu kita kecek alamat kiamat. Malam Ahad kita kecek hak penawar bagi hati. Nah, pak malam tu, lepas tu pagi-pagi dan nak pagi tu kalau tak ada urusan ke apa, kita nak ngajar bab persiapan untuk kita nak menghadapi bulan Ramadan. Lepas tu dek kakak, saudari-saudari kita, saudara-saudara kita yang mana ada qada, boleh dalam qada lah ni tu. Nah, puasa kita hak tinggal dulu kita musafir, orang perempuan hak mari uzur, tak boleh puasa cukup dulu, ni boleh kita qada dah lah. Kalau mana kita tak ada qada lagi, boleh kita buat persiapan qada. Senang khamis ke tak ada apa lah. Nah, tujuan kita nak sambut Ramadan kita tu dengan selamat. Dan juga insya-Allah tahun ni, rancangan iftar Ramadan kita ada rancangan dah. Pihak yang dah ikut ni, betul-betul belum nak buka puasa tu, Ustaz nak buat rancangan melalui UTK ni lah. Rancangan buka puasa. Nak buka gebe, rancangan buka puasa kita boleh ikut dalam UTK ni. Skala lah, bayi kata skala lah. Skala lah. Sebab itu nela tu lah, bukan itu natal tu. Itu nela. Bayi kata skala. Jadi rancangan kita pun skala lah. Malam masa mana tu pukul 8 malam insya-Allah dah. Hak malam tu pukul 8 lewat pukul 8:10 minit. Tu rancangan yang kita boleh sama-sama dengan muslim-muslimah supaya kita boleh maklumat. Ingat molek lah. Kita jangan ilmu tu kata kita ilmu. Kita ni malah. Jangan ilmu kata kita lah. Nak pera ilmu pera. Sebab ilmu tu wahai kata ketua dia, orang duk bersejik duk gaduh dengan ilmu dia lagi. Sebab tu ilmu kata ilmu. Bukan boh dak ilmu. Dia kata tu ilmu. Tu kita jangan ilmu ilmu. Insya-Allah cukup dulu hari ni dengan lafaz yang mulia. Allahumma rzuqna ziyaratal haramaini syarifain wa masjidil aqsa bi Filastin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jemputlah penonton kami sekalian ya Allah. Semoga penonton kami semua ni ya Allah boleh pergi jejak tanah haram Mekah dan juga Madinah ya Allah. Dan penonton kami semua ni ya Allah boleh pergi jejak bumi Palestin ya Allah. Alhamdulillah. InsyaAllah lah. Itulah sebagai doa untuk penonton kita semua dan juga yang terkait share. Dan Allah Ta'ala murah rezeki boleh pergi jejak bumi haram Mekah dan juga Madinah dan boleh jejak bumi Palestin. InsyaAllah hari ini rasa cukup dululah dengan lafaz yang mulia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.